A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sahabat penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi mengekalkan kita di dalam nikmat kehidupan, di dalam nikmat Islam dan juga nikmat keimanan. Mudah-mudahan dengan setiap nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ini menjadi salah satu jalan dan juga cara untuk kita meningkatkan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa sahaja yang kita lakukan sepanjang hari ini dan juga hari-hari yang akan datang adalah berbentuk ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Bertemu lagi kita untuk edisi 5 September 2023 bersamaan 19 Safar 1445 Hijrah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa 1001 rahmat dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Saya tak keseorangan pada pagi ini saudara sekalian. Bersama dengan saya di studio pada pagi ini tidak lain tidak bukan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi ataupun lebih mesra dikenali dengan gelaran Dr. HD. Apa khabar doktor? Alhamdulillah. Sihat doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segak bergaya. Masya-Allah. Insya-Allah. Jadi semua sekalian, seronok bila mana kita bersama dengan Dr. HD. Sebab apa? Bila mana kita bersama dengan beliau, kita akan dapat satu ilmu berkaitan dengan fiqh. Dalam masa yang sama, kita mungkin juga boleh mendapat ilmu yang baru dan juga dalam masa yang sama, kita boleh untuk menyegar semula ataupun dalam istilah lain, refresh ilmu-ilmu yang kita mungkin dah lama kita tahu tapi kita sudah pun terlupa. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan bersama-sama mempelajari ilmu berkaitan dengan solat dalam kenderaan. Dan juga sidang penonton sekalian, anda juga boleh untuk menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my, insya-Allah. Jadi sudah semestinya topik penjelasan kita pada pagi ini cukup menarik berkaitan dengan solat dalam kenderaan. Macam mana nak solat dalam kenderaan ni? Jadi jom sama-sama kita mendengar mukadimah ataupun tausiah awal daripada yang berbahagia Dr. HD kita. Jom sama-sama kita dengar. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana hanya pada Allah yang layak untuk kita puji disebabkan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Sama ada kita mengetahui nikmat itu ataupun tidak, tetapi pastinya Allah telah memberikan kepada kita nikmat untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Alhamdulillah. Terima kasih pada Da'i Luqman. Semoga Allah merahmati. Amin, sama-sama. Kepada semua kru dalam Tanyalah Ustaz. Semoga Allah merahmati dan meredai. Dan kepada semua para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita sentiasa dikasihi dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada mukadimahnya bila kita sebut mengenai solat dalam kenderaan ni di awalnya, sudah pasti kita mengetahui solat itu merupakan satu tuntutan. Itu nombor satu. Yang keduanya, kita faham bahawa kadang-kadang keadaan-keadaan itu yang menyebabkan apabila kita nak melakukan satu-satu ibadah, kita nampak sulit, kita nampak sukar. Tetapi di sana telah diajarkan oleh khususnya apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW dan apa yang telah diajarkan oleh para alim ulama untuk melihat keadaan-keadaan. Contohnya bila kita sebut tentang kenderaan, mungkin pada zaman baginda Nabi SAW bukan saja mungkin, memang tidak ada
contohnya kereta, kapal terbang, kapal selam. Contohnya perkara-perkara ini yang menyebabkan bila zaman kita ni kita terfikir, macam mana kalau sekiranya kita nak solat atas kenderaan, dalam kereta api, atas kapal terbang, ataupun kalau sekiranya kita direzekikan berhijrah ke bulan contohlah, kan, dekat kapal angkasa, macam mana arah kiblat. Jadi persoalan ini sebenarnya timbul bukan saja pada zaman kita, tetapi pada zaman para alim ulama dulu telah dibahaskan. Sekiranya ada seseorang itu terbang, dalam mazhab Imam Abu Hanifah telah menyebutkan dan menceritakan bagaimana keadaan apabila seseorang itu nak solat dalam keadaan dia terbang. Cuma pada waktu itu kapal terbang belum ada lagi, tapi telah dibincangkan oleh mazhab Abu Hanifah sebenarnya. Sebab tu ulama-ulama memang sangat-sangat hebat. Apabila melihat keadaan-keadaan sebegini, maka dia akan memudah dan menyedangkan kita. Dan kita kena tahu bahawa kita tidak boleh meninggalkan solat itu dengan sengaja. Seperti mana di dalam firman surah An-Nisa ayat 103, Allah Subhanahu wa taala menyebut, Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan. Allah telah tetapkan dan diwajibkan ke atas orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, yang mana telah ditentukan waktunya. Sebab itu, kerana itulah kalau kita lihat pada mukaddimahnya, da'i dan sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, bila kita lihat bahawa bila seseorang itu nak solat, dia nak melakukan, mengerjakan solat, apa syarat-syarat dia? Yang ni yang perlu kita tahu, syarat-syarat dan bagaimana praktikalnya. Bagaimana caranya sekiranya dia tak boleh berdiri. Contoh baru-baru ni ada keluar di akhbar, ya, dan di berita juga, ada seseorang itu dia solat dalam kapal terbang betul-betul di laluan orang ramai. Laluan untuk nak duduk kursi tu, laluan kapal terbang tu, dia solat di situ. Adakah itu sebenarnya ajaran agama Islam? Sedangkan agama itu mudah, tetapi adakah itu yang perlu dilakukan sehingga menyusah dan menyukarkan orang lain? Maka inilah yang perlu kita tahu supaya bila kita dah ada ilmu, kita boleh praktikkan dan boleh kita amalkan dan kita rasa tenteram. Sebab kita telah melakukan sesuatu yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Pada awalnya saya nak sentuh, ulama berbeza pandangan. Satu, apabila menyatakan adakah semua solat, iaitu sama ada solat fardu ataupun solat sunat, boleh solat di atas kenderaan. Maka kalau mengikutkan majoriti para alim ulama, ulama menyatakan bahawa solat di atas kenderaan ini, kalau seseorang ingin melakukan, maka ia hanya boleh dilakukan pada solat sunat sahaja. Kerana ada hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, seperti mana yang disebutkan oleh Amir bin Rabi'ah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala rahilah yusabbihu yumi'u bi ra'sihi qibala ayyi wajhin tawajjaha wa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna' zalika fi salatil maktubah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Amir bin Rabi'ah dia kata, aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berada di atas haiwan tunggangan. Nabi zaman dulu naik unta lah, naik unta ke naik kuda ke. Baginda bertasbih, iaitu dengan mengerjakan solat dalam keadaan Nabi duduk di atas binatang tunggangan. Kemudian Nabi hanya menggunakan isyarat kepala. Yang ni yang kita akan tunjukkan praktikalnya nanti bagaimana. Sebab kalau di atas binatang tunggang, macam mana nak rukuk? Macam mana nak sujud? Macam nak berdiri? Macam mana nak berdiri? Maka ini sebenarnya praktikal. Kemudian kata Amir, yang mana Nabi SAW dia tidak menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat. Dan Nabi SAW dalam hadis ini, dia tidaklah melakukan melainkan hanya solat sunat, bukan solat fardu. Maka kita faham, hanya solat sunat yang boleh dilakukan di atas kenderaan, tetapi di sana sekiranya ada keuzuran. Ini asalnya. Kalau sekiranya ada keuzuran, ada keperluan, maka dibenarkan untuk solat di atas kenderaan walaupun solat fardu.
Apa bezanya? Kita nak kena faham sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Maknanya kalau solat sunat tak ada masalah. Tak ada, anytime dia buat. Anytime kita. Contoh suami bawa kenderaan, kita kata bang berhenti. Tak boleh berhenti ni, dah lambat ni. Kita pun ada wuduk, kita nak solat duha. Maka boleh solat takbir walaupun tak menghadap kiblat, silakan. Tak ada kata ulama kata tidak jadi masalah. Itu nombor satu. Nombor dua, sekiranya kita nak solat fardu, kita boleh kontrol kenderaan tu. Maksudnya kita boleh berhenti. Maka kenderaan itu perlu diberhentikan. Kita kena solat di atas permukaan. Maksudnya, kalau solat di atas permukaan, kita boleh berhenti, kita berdiri tegak, menghadap kiblat. Itu solat fardu. Adapun solat sunat, dibenarkan atas kenderaan. Kalau ada keuzuran, barulah dibenarkan solat fardu di atas kenderaan. Sekiranya keuzuran itu keuzuran yang nyata. Ini dibahaskan oleh para alim ulama pada mukaddimahnya. InsyaAllah. Jadi sudah semestinya ramai daripada kita nak tahu apakah di antara bentuk-bentuk keuzuran yang membolehkan kita untuk melaksanakan solat fardu di dalam kenderaan tersebut. Tapi satu permulaan yang awal di mana kita sudah faham bahawa solat sunat dibenarkan oleh majoriti pandangan ulama untuk kita lakukan dalam kenderaan anytime, anywhere, any place, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab ataupun diberikan satu pencerahan buat kepada kita apakah yang kita akan bincangkan pada pagi ini menerusi topik kita solat dalam kenderaan, insya-Allah. Jadi kita nak teruskan doktor dengan perbincangan kita pada pagi ini dengan meraihkan soalan yang pertama daripada Mar.KN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, berdosakah jika seseorang itu tidak pernah solat hormat waktu dalam kenderaan sama ada terlupa atau tidak faham, tapi dia akan solat bila sampai tempat yang dituju sebelum habis waktu solat? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang bertanya, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Sebenarnya solat hormat waktu ni dia ada syaratnya. Dia ada keadaannya. Baik, bila kita sebut solat hormat waktu, bererti di sana ada sebab yang menyebabkan dia kena solat menghormati waktu. Kata para alim ulama, sebab yang boleh menyebabkan seseorang itu solat menghormati waktu, yang pertama disebabkan dia dalam keadaan berhadas. Tidak berwuduk contohnya, air nak berwuduk tak boleh, kemudian dia berhadas. Ini yang disebutkan dia tak boleh nak berwuduk ataupun dia tak boleh nak bertayamum. Itu nombor satu. Nombor dua, dia tidak menghadap kiblat. Maka kedua-dua itu adalah syarat sah solat. Maka apabila hilangnya kedua-dua ini, maka kata para alim ulama ataupun salah satu, maka dia kena menghormati waktu. Menghormati waktu. Contohnya kalau sekiranya dia duduk dalam kenderaan dalam keadaan jam, solat maghrib dia tak boleh jamak. Dia balik daripada kerja, duduk di Kuala Lumpur, mungkin kerja di Kuala Lumpur, memang Kuala Lumpur alhamdulillah Allah bagi ramai penduduknya. Kemudian bila dia nak balik tu lekat dekat jam. Mungkin ada aksiden, mungkin duduk dan sebagainya, tak boleh. Saya pernah terjadi, saya satu ketika mana ada satu tugasan keluar sebelum subuh. Tiba-tiba dinilai ada aksiden dan lekat dekat situ. Daripada waktu subuh tu kita lihat memang takkan berganjak, tak berjalan. Pada waktu itu sekiranya kita nak solat ialah dalam keadaan tidak berwuduk ataupun tidak menghadap kiblat, maka apa yang perlu kita buat? Kita tak boleh biarkan waktu tu berlalu begitu saja, kerana ia berdosa sebab Allah telah menentukan setiap solat itu pada waktunya. Maka ulama mengajarkan kita solat menghormati waktu, bererti tanpa wuduk, tanpa menghadap arah kiblat. Jadi bagaimana? Kita duduk di atas, nanti kita akan tunjuk praktikal. Duduk atas kenderaan kursi driver tu, kita kursi pemandu, maka kita solat menghormati waktu. Sama 2 rakaat, tetap 2 rakaat. Ada kunut juga, tapi tak perlulah mengangkat tangan. Betul tak? Kalau kereta tu jalan angkat tangan, berlanggar pula. Maka waktu itu kita solat menghormati waktu namanya. Dibenarkan oleh ulama disebabkan yang pertama tidak ada wuduk,
Yang kedua, dia tidak menghadap kiblat. Maka solat menghormati waktu itu perlu dilakukan bagi mereka dalam keadaan-keadaan tertentu. Cuma ulama' sebut berbeza, perlu qada tak selepas daripada tu? Maka dalam mazhab Syafi'i perlu diulangi solat. Bila dah sampai, dah selepas habis daripada tu, sampai qada balik solat subuh tadi. Adakah dikira berdosa? Tidak. Sebab apa? Sebab dia ada keuzuran tadi. Cuma dia solat menghormati waktu itu saja. Kemudian bila dia sampai, dia ulang balik. Katakanlah sekiranya dia meninggal. Ni ulama' bahaskan sampai meninggal. Dia dah solat hormat waktu, dia meninggal, adakah dituntut atasnya solat itu tadi? Maka kata ulama', sekiranya dia tak sempat, ialah mungkin dia dalam keadaan tak solat menghormati waktu, kemudian dia dah lepas daripada traffic jam, dia accident sebelum sampai ke rumah dia, maka kata ulama', solat hormat waktu tu dah cukup, maka dia tidak berdosa kerana meninggalkan solat dalam keadaan dia tidak berwuduk ataupun tidak menghadap kiblat. Allahu Akbar. Jadi itulah di antara rukhsah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita di atas asbab-asbab keuzuran yang kita tidak dapat elakkan. Jadi semua sekalian, menarik perbincangan kita pada pagi ini berkaitan dengan solat dalam kenderaan. Namun sebelum itu kita nak berhenti berehat sebentar. Terus kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedap tu sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersama dengan Dr. HD kita mengambil ilmu berkaitan dengan solat dalam kenderaan. Kita kembali bersama dengan papan putih ilmu kita pada pagi ini, insya-Allah bersama dengan yang berbagai fadil Dr. Muhammad Hadi kita. Mungkin ada yang nak diterangkan kepada kami semua, Doktor. Kenapa kita dibawa ke sini, Doktor? Silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kita dah sentuh tentang beberapa keadaan. Satu iaitu solat sunat di atas kenderaan. Maka kata ulama, solat sunat di atas kenderaan tidak jadi masalah. Maknanya solat sunat di atas kenderaan sudah tentu kena ada wuduk lah. Dia boleh berwuduk dan dia boleh solat tanpa menghadap kiblat. Jadi ada orang tanya, Ustaz, maknanya solat sunat tak perlu wuduk? Tak, kena wuduk juga. Maknanya kena berwuduk, dia nak solat duha. Contohnya di atas kenderaan. Maka dia boleh solat dalam keadaan dia berwuduk dan tanpa menghadap kiblat. Ini seperti mana yang disebutkan tadi di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian kalau sekiranya dia nak solat fardu. Ini solat fardu pula. Apa syarat-syaratnya? Maka kita sebut sekiranya dia nak solat fardu, maka ulama menyebutkan dia kena berhenti. Kata dia tak boleh buat macam solat sunat tadi, dia kena berhenti, dia kena solat seperti biasa. Seperti biasalah. Bang, dah masuk Zuhur, berhenti dulu. Berhentilah solat. Okey. Itu sekiranya boleh berhenti. Kalau tak boleh berhenti, ada syarat-syarat nanti saya sebut. Tapi kalau sekiranya ni solat fardu, solat sunat, mungkin kalau dia tak ada wuduk contoh, dia tak buat, tak apa, sebab sunat. Tapi bila solat fardu ni, dia kena buat. Maghrib contohnya, dia macam saya sebut tadi, keadaan jam. Maka sekiranya dia tidak berwuduk, nak berhenti pun susah. Tak boleh nak berhenti sebab tengah-tengah jam. Nak berwuduk tak boleh. Kemudian nak menghadap kiblat lagi tak boleh. Sukar dan susah. Maka solat itu dinamakan solat menghormati waktu. Ni nanti ada bab khas yang kita akan bawa dalam Tanyalah Ustaz nanti, insya-Allah. Itu bab khas bagaimana solat menghormati waktu. Kemudian kalau sekiranya dia ada wuduk, dan dia boleh menghadap kiblat dan dia nak solat fardu, dengar betul-betul, dia nak solat fardu, dia ada wuduk, dia boleh menghadap kiblat, cuma kenderaan tu tak boleh berhenti. Antaranya kapal terbang, takkan nak suruh pilot, bang berhenti bang, saya nak solat, landing dulu. Satu, ataupun kereta api, takkan kita nak suruh dia berhenti? Tak boleh. Ataupun bas pun kadang-kadang dia tak nak berhenti. Jangan kata nak solat, kadang nak pergi tandas, kata lewat dah tak boleh, dia kata. Sebab siapa suruh tak pergi tandas kan? Ada kadang-kadang berlaku begini. Baik, maka kata para alim ulama, ada syaratnya seperti di papan putih ni, syarat solat fardu. Ni kena tekankan solat fardu ni. Solat sunat tak apa. Yang penting dia ada wuduk, tak menghadap kiblat tak apa.
Tetapi bila kita sebut solat fardu dalam kenderaan, apapun kenderaan, maka ulama meletakkan beberapa. Yang pertama, tempoh perjalanan yang panjang melebihi 2 waktu solat yang boleh dijamakkan. Okey, faham betul-betul? Saya akan tunjuk kaedahnya. Contohnya seseorang, Da'i Luqman, dia nak naik kapal terbang, contohnya flight. Dia nak naik flight dalam keadaan dah pukul 1.30, flight mungkin pukul 2.30. Masuk waktu 1.30. Maka 1.30 tu dah masuk Zuhur. Dia kena solat dahulu. Jadi dia tak boleh, tak apa, kita solat atas kapal terbang lah. Tak boleh. Kena solat dulu kan? Solat dulu, sebab ketika itu dia masih lagi boleh solat di atas permukaan bumi ni. Maka dia kena solat menghadap kiblat, berwuduk macam biasa menghadap kiblat, solatlah. Itu yang pertama. Keadaan yang kedua, sekiranya dia nak naik flight ni, mungkin flight dia 1.30. Waktu Zuhur dah masuk. Cuma dia pergi sampai dekat situ mungkin ialah perjalanan yang jauh, melebihi 80, naik kapal terbang tak ada 70 50 naik dah sampai. Tak, dia mesti melebihi lah. 81 tu confirm kalau naik kapal terbang. Sekiranya dia sampai, waktu itu yang boleh menjamakkan. Contohnya dia tak boleh buat Zuhur sebab dia nak naik dah. Dia tak boleh buat jamak takdim. Maksudnya Asar bawa ke Zuhur. Dia tak boleh dah. Sebab waktu tu 1.30 kena naik flight. Adakah boleh dia solat atas kapal terbang? Jawapannya pun tak boleh. Kena tengok juga waktunya. Sekiranya dia sampai ada waktu asar, dia boleh buat jamak takhir. Maknanya dah landing sampai, contoh sampai pukul 5. Contohlah, ambil sampai pukul 5. Maka dia bawa daripada waktu Zuhur tu, niat pergi ke waktu asar. Jamak takhir namanya. Maknanya sampai ke airport, dia kena cari musolla, surau, dia wuduk, menghadap kiblat, solat seperti biasa. Jangan solat atas kapal terbang sekiranya ada waktu lagi. Maksudnya, sama ada waktu tu waktu Zuhur, atau waktu tu boleh dianjakkan ke waktu asar, maka solat seperti biasa. Tetapi yang boleh, kata ulama, syaratnya tempoh perjalanan yang panjang. Naik pukul 10 sampai nanti maghrib. Panjang tak? Panjang. Jadi Zuhur asar confirm dalam flight. Dalam kapal terbang. Dalam kapal terbang. Jadi takkanlah dia nak suruh abang pilot tu, bang berhenti bang, saya nak solat, abang jangan kufurkan saya. Tak boleh. Jadi dia mesti kena flight lah. Dia kena fly lah, dia kena terbang. Maknanya kata ulama, tempoh perjalanan yang panjang melebihi 2 waktu solat yang boleh dijamakkan. Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Jadi 2 tempoh tu. Jelas waktu saya. Naik pukul 12 sampai Maghrib. Zuhur Asar dalam kapal terbang, maka syarat pertama boleh. Boleh. Okey, saya nak tanya satu soalan. Sila. Tentang syarat pertama ni. Kalau macam contohnya penerbangan tu dah delay. Bagaimana doktor? Kalau tiba-tiba dia nak mendarat tu, dia mengambil masa yang lama, dah terlepas dah waktu asar sebagai contoh dia. Baik. Adakah dia boleh nak buat di atas kapal terbang? Contohlah kalau dia atas kapal terbang tu ada masalah-masalah berlaku, dia tengok okeylah nak sampai ni dalam pukul 7 sampai. Dia kata sempat lagi asar. Tiba-tiba buat kapal terbang tu tak boleh nak landing. Maka waktu itu dia yakin bahawa akan keluar waktu. Waktu itu dia boleh buat solat di atas kapal terbang tadi. Sebab takut akan masuk waktu maghrib. Jelas? Maknanya dia mesti tempoh yang panjang, yang mana tempoh itu waktu solat yang boleh dijamakkan. Kalau sekiranya, contoh ni orang kena faham betul-betul. Dia nak terbang pukul 2, 1.30 dah masuk waktu, boleh tak dia semayang? Boleh lagi. Jadi dia pergi dekat airport tu, dia semayang lah. Semayang tu sama ada dia buat tamam 4 rakaat, ataupun selalunya orang nak fly ni dia akan buat jamak lah. Dia dah buat siap-siap jamak takdim, asar bawa ke Zuhur. Ataupun kalau dia terbang itu sehingga waktu asar dia sampai ke airport, mungkin dia naik pukul 12 sampai waktu asar, maka Zuhur jangan buat atas kapal terbang, buat jamak takhir nanti ketika sampai di airport. Yang boleh buat ini perjalanan tempoh yang panjang, naik pukul 12 sampai pukul 8 malam. Maka Zuhur dan Asar yang boleh dijamakkan tu atas kapal terbang. Maka syarat pertama telah lengkap. Syarat yang kedua, tiada cara untuk turun kenderaan dan tidak mengendalikan kenderaan tersebut. Bukan saja kapal terbang, kereta api. Contohnya kereta api.
Kereta api susah lah. Macam mana kita nak ni? Walaupun dia kadang ada berhenti, Ustaz. Bila dia berhenti boleh tak saya lari kejap semayang? Tak boleh, dia tinggalkan kita. Jadi menyukarkan kita. Maka kata ulama, tiada cara. Kalau kenderaan kita sendiri, kita boleh tak berhenti? Boleh lah berhenti. Jadi jangan buat pasal ya. Dah sendiri bawa, boleh berhenti. Yang ketiga, berkeadaan suci dari hadas. Jadi dia boleh berwuduk. Dalam kapal terbang, nak solat fardu, kalau selalunya orang dia bawa spray. Sebab tu spray tu kecil je. Dia boleh berwuduk di atas kerusi dia. Tanpa dia pergi ke toilet lah, tandas. Kadang-kadang toilet ni kena jaga-jaga juga. Kadang berwuduk. Ni abang-abang pilot dia selalu tegur. Dia kata kalau nak berwuduk janganlah sampai macam nak mandi, dia kata. Kan wuduk ni ada titisan 2-3 yang jatuh dah dikira basuh. Dah tak adalah sampai selerak air depan bilik air tu. Jadi dia kena berkeadaan suci seperti biasa. Baik. Soalan. Sekiranya dia tidak dalam keadaan bersuci, dia solat apa? Solat menghormati waktu. Kan? Tak ada wuduk, air tak ada. Kapal terbang habis air. Maknanya dia tak boleh wuduk. Tayamum pun tak ada debu. Dia mesti ada debu. Debu tak ada, bersih sangat. Maka dia solat menghormati waktu. Sebab tidak keadaan bersuci. Tapi dia boleh bersuci, maka dia kena bersuci. Baik. Yang keempat, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Sekurang-kurangnya takbiratul ihram. Maknanya kalau sekiranya dia nak solat atas kapal terbang, kalau daripada Malaysia nak pergi ke Mekah, kebiasaan memang dah arah kiblat lah. Dan ada ruang. Selalunya kapal terbang ni diberikan ruang, ada ruang. Maka kalau sekiranya ada ruang, boleh solat macam sesetengah kapal terbang, maka solat berdiri menghadap kiblat. Daripada awal sampai habis. Tapi sekiranya kiblat tu bukan arah kita. Takkan nak suruh abang payah, bang, hadap kiblat dulu, kemudian abang patah balik. Tak boleh. Jadi macam mana nak buat? Kalau sekiranya ni kiblat. Contoh ni kiblat lah, ni kiblat. Kita duduk arah kapal terbang sini. Maka kata ulama, kalau boleh menghadap kiblat seketika. Takbiratul ihram. Allahu akbar, takbiratul ihram. Kemudian kalau sekiranya lepas tu kita nak pusing balik, tidak jadi masalah. Itu disebutkan syarat dia, walaupun seketika. Tapi sekiranya tak menghadap kiblat langsung, kata ulama, maka dia solat menghormati waktu. Disebabkan apa? Disebabkan, kata para ahli ulama, syarat dia tidak cukup. Tak hadap kiblat. Tidak menghadap kiblat. Jadi kita faham ini syarat-syarat solat fardu dalam kenderaan, yang mana sekiranya dia boleh menghadap kiblat seketika walaupun takbiratul ihram, maknanya Allahu akbar menghadap kiblat, lepas tu dia berpusing, kata ulama tidak jadi masalah, solatnya sah dan tak perlu diulang walaupun seketika. Yang perlu diulang ni apabila tidak menghadap kiblat secara langsung. Kiblat belah sini, dia belah sini, dia tak boleh hadap kiblat walaupun seketika. Dalam mazhab Syafi'i, maka dia kena ulang solat itu kerana syarat menghadap kiblat itu tidak ada. Tidak ditepati. Jadi doktor, kalau macam yang syarat keempat menghadap kiblat, kalau macam kita di atas kapal terbang, bukan ke Mekah lah, kalau macam Mekah ni kita tahu dia akan menghadap ke arah kiblat, ke tempat lain, bagaimana kita nak tahu penentuan arah kiblat tu, doktor? Baik. Nak menentukan arah kiblat itu, yang pertamanya, kalau sekiranya kita atas tu kan, kita boleh tanya pramugara lah, pramugari. Kalau dia mengetahui, dia akan tahulah arah kiblat tu. Sekiranya kita tidak tahu, maka kita di Malaysia ni kita ada kompas. Maka menentukan di Malaysia ni melalui kompas ni boleh. Kenapa? Kerana kita, contoh kita nak tahu kompas seperti mana yang saya tulis ini, kejap lagi kalau kita tak tahu langsung. Baik, ini yang pertama dulu. Cara melihat kompas untuk menentukan kiblat di Malaysia ni, kita kan ada smartphone. Maka buka smartphone tu, tengok kompas. Maka di Malaysia diguna pakai saja. Tengok 291 darjah hingga 293 darjah. Sama ada 291, 292 ataupun 293. Dia lari sikit tidak jadi masalah. Maka ini cara menentukan arah kiblat. Tapi sekiranya kita tak tahu, tanya orang pun tak tahu, kemudian nak tengok matahari pun kita, ialah mungkin kita pun tak pandai matahari bagaimana,
maka solatlah menghadap ketika mana kita rasa inilah arah yakinnya kiblat kita. Yakin arah kiblat. Cuma kita boleh tengoklah kalau kita pergi ke Australia, tahu ni bukan arah belah sini. Boleh tengok map kan. Kalau kita tengok Australia belah sini contohlah. Kiblat belah sini. Kita fahamlah kiblat lebih kurang belah sini, sebab tidak ada keyakinan yang tepat waktu itu disebabkan kita di atas yang kita tak tahu. Sekarang ni dekat tengah laut, mana kita nak tahu arah kiblat? Tanya pramugari pun dia tak tahu. Kemudian kita semak kompas tak tepat sebab di Malaysia baru diguna pakai, di luar Malaysia lain pula. Jadi ketika itu kata ulama kaedahnya, yang mana kamu rasa yakin? Kalau kamu tengok peta, pergi belah sini, Kaabah belah sini, kita tahulah negara mana kita nak pergi. Maka di situlah lebih kurang keyakinan kita pada arah kiblat, maka situlah arah kiblat yang perlu kita hadap dahulu. Paling kurang takbiratul ihram menghadap kiblat. Allahu Akbar. Jadi saudara sekalian, itu dikatakan sebenarnya bila kita mengambil ilmu ni dia penting untuk kita nak menambah keyakinan kita. Bila kita ada ilmu, insya-Allah kita yakin dan juga mempermudahkan kita untuk melaksanakan setiap ibadah yang kita nak lakukan, apatah lagi berkaitan dengan solat. Cukup menarik perbincangan kita pada pagi ini berkaitan dengan topik kita syarat bersolat ataupun solat dalam kenderaan ini, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, mari kita akan bualkan berkaitan dengan topik kita pada pagi ini, solat dalam kenderaan. Doktor, namun sebelum itu kita nak berhenti berehat sebentar. Terus kekal bersama kami. Tanya Ustaz biar tahu yang keliru kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Dr. HD kita. Sama-sama kita memberi ilmu berkaitan dengan solat dalam kenderaan, dan juga seperti mana yang sahabat-sahabat penonton sedang lihat sekarang ini, kami sudah pun berada dalam kenderaan. Tak tahulah kenderaan apa sekarang ni. Sebentar lagi doktor akan terangkan kepada kita. Kepada sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa sekiranya ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800 88 1677 ataupun menerusi laman media sosial resmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Kepada sahabat-sahabat penonton melalui media sosial kita di live Facebook pada pagi ini, jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Ayo sama-sama kita sebarluaskan ilmu yang cukup mahal pada pagi ini berkaitan dengan solat dalam kenderaan kepada seberapa ramai yang boleh, agar kita semua dapat menikmati manfaatnya, insya-Allah. Jadi jom saya nak serahkan majlis kita pada pagi ini kepada yang berbahagia Al-Fadhil Dr. HD kita. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tadi kita sebut bagaimana kita nak solat dalam keadaan solat sunat tidak jadi masalah. Kerana Nabi SAW solat sunat di atas kenderaan dalam keadaan posisi tarabbu' disebut. Tarabbu' ni maksudnya Nabi bersila macam ni. Kan? Contohlah ni kalau boleh sila, Nabi bersila. Ataupun kalau dalam kenderaan, itu atas kenderaan. Kalau ikut apa yang dilakukan oleh Nabi, Nabi bersila lah. Tapi kalau dalam keadaan kita dalam kenderaan, tak perlulah bersila sebab dah, ialah macam ni sempit. Jadi kita duduk begini sudah memadai. Maka waktu untuk kita nak solat sunat tidak jadi masalah. Yang penting kita berwuduk dan tidak menghadap kiblat. Contohnya kiblat belah sini, kenderaan kita menghala ke belah sana. Maka tak perlu kita nak halakan badan kita ataupun minta suami kita halakan ke arah kiblat. Maka kita boleh menghadap mana-mana arah dengan syarat solat itu adalah solat sunat. Adapun solat fardu, bila sebut solat fardu dia ada syarat dia. Dia tak sama macam sunat. Sunat dia mesti dah bersuci, tak menghadap kiblat tak apa. Solat fardu dia kena bersuci dan kena menghadap kiblat walaupun sebentar. Okey, contohnya begini. Dia dalam flight. Ni kita sebut dulu dalam flight. Bila dalam flight, dia nak bangun mungkin sukar. Mungkin susah. Jadi dia tak boleh nak berdiri. Maka ketika mana dia tak boleh berdiri, ada dalam hadis Nabi SAW, kalau dia tak mampu untuk berdiri, maka Nabi suruh duduk. Faqa'idan, maka dia duduk. Kalau dia tak boleh, ialah dalam keadaan duduklah, duduk dalam keadaan posisi yang mana dia boleh. Tak boleh berdiri, maka dia duduk. Contohlah kiblat belah sini. Ni kiblat dia. Kita flight belah sini. Maka macam mana kita nak buat? Kita menghadap kiblat sedikit begini, angkat takbir, Allahu Akbar. Kemudian kita boleh duduk dalam posisi. Mungkin kalau begini
dia susah lah sukar untuk kita nak kekalkan begini, jatuh ataupun sebagainya. Maka syarat dia tadi mengangkat takbir paling kurang takbiratul ihram menghadap kiblat. Contohnya kiblat belah sini, dia anjak sikit kursi tu belah macam ni, yang penting dada dia ke arah kiblat, dia takbir Allahu Akbar. Kemudian kalau dia tak boleh nak terus menghadap, maka dia boleh duduk seperti biasa dan dia solat seperti dalam keadaan duduk. Okey, bagaimana dalam keadaan duduk? Ni sekiranya kita boleh menghadap kiblat sedikit tadi kata. Tapi kalau boleh menghadap terus, contohnya memang flight tu ke arah belah Mekah ni, maka kita solatlah dalam keadaan menghadap kiblat. Itu tidak jadi masalah. Yang masalah dia bila kapal terbang kita ataupun mana-mana kenderaan yang tak boleh kita kontrol, tak boleh menghadap kiblat. Kereta api contohnya, kalau kita tahu arah kiblat belah situ, kita hadap dulu belah arah kiblat, dah tak boleh baru kita ubah. Walaupun dengan seketika takbiratul ihram. Saya tunjuk sekali lagi. Arah kiblat belah sini, flight belah sini. Kita pusing sedikit, dada kita ke arah kiblat, nak bangun tak boleh, takbir Allahu Akbar. Dah tak boleh nak menghadap kiblat, kita solat seperti biasalah. Kita pusing, solat. Baik, bila kita solat, dia seperti biasa. Bacaan seperti biasa, baca surah seperti biasa. Kemudian kita nak rukuk. Dalam keadaan rukuk depan ni, kita tak boleh nak rukuk sempurna. Sebab kita dalam keadaan posisi duduk. Maka ulama' mengajarkan rukuk dalam keadaan kita duduk adalah dengan cara menundukkan sedikit kepala. Kan? Allahu Akbar, sedikit. Ni sedikit. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal. Samalah, tak perlu letak sini. Kan letak atas ni. Kemudian nak sujud. Isyarat sujud dengan kita menundukkan lebih daripada rukuk. Rukuk begini tadi kan. Sujud dia bawah sikit. Bawah sedikit. Kalau boleh bawah lagi. Mengikut keadaan. Kalau saya kata sujud begini, ustaz macam mana kursi sempit ustaz, kata susah dah kan. Mengikut keadaan. Yang penting mesti ada perbezaan antara rukuk dan sujud. Rukuk sedikit, sujud bawah sikit. Sekali lagi, rukuk sedikit, sujud bawah sikit. Jelas? Begitulah solat dalam keadaan posisi duduk. Maknanya begini sujud. Duduk antara dua sujud, tegakkan seperti biasa. Kemudian duduk, kemudian lepas duduk di antara dua sujud, sujud balik kan? Sujud. Okay, kita sujud. Kemudian bila kita bangun, macam biasa. Allahu Akbar, duduk macam biasa. Sehinggalah solat itu selesai. Itu cara solat di atas kenderaan, khususnya yang tak boleh berdiri. Sekiranya boleh berdiri, maknanya ada ruang. Contohlah ada ruang. Boleh saya berdiri? Okey. Sekiranya ada ruang. Okey. Dia sediakan ruang dalam flight, kena tanya dulu. Kita kena tanya dekat dekat pramugara ke pramugari ke, tanya ada tak ruang untuk saya nak solat. Dia pun kadang-kadang dia bagi dekat belakang tu, dia kata pakcik boleh solat kat belakang, abang boleh solat kat belakang, sini ruang ni. Ada ruang tu terhad. Katakan kita mengetahui arah kiblat. Contohlah ruang dia besar begini, arah kiblat dia begini, kita boleh berdiri, dan selama mana kita boleh menghadap arah kiblat tu, kita menghadap. Solat seperti biasa, Allahu Akbar, menghadap kiblat. Solat sampai habis seperti biasa. Tapi sekiranya tak boleh, ruang tu terhad. Ni terhad ni. Nak menghadap kat sini, kejap lagi nak sujud, nak rukuk, nak apa, semua susah. Maka ulama' sebut apa tadi? Syarat dia mesti menghadap kiblat sekurang-kurangnya takbiratul ihram. Kata ulama', arah kiblat belah sini, angkat takbir Allahu Akbar. Dah tak boleh, maka kita berpusinglah ke arah yang bukan arah kiblat disebabkan keuzuran tu tadi. Maka solat seperti biasa, rukuk macam biasa, sujud biasa. Rukuklah. Sebab dia ada tempat ruang. Rukuk macam biasa. I'tidal macam biasa. Sujud pun macam biasa. Sama saja. Maka adakah dia perlu ulang balik ketika mana dia dah solat tadi? Maka kata ulama' tak perlu ulang balik, disebabkan dia dah bersuci dan dia dah menghadap kiblat dengan syarat walaupun seketika dengan takbiratul ihram. Ini dalam mazhab Syafi'i. Okey, itu dalam keadaan kapal terbang dah.
dalam keadaan solat yang boleh berdiri dah, dalam keadaan sekarang ni dalam keadaan duduk, posisi duduk. Contohnya kereta api. Kereta api ni pula kita boleh berdiri tapi dia bergoyang. Jadi kita tak stabil. Ataupun dalam sampan. Jadi macam mana? Kita berdiri dahulu, sekiranya boleh berdiri dulu. Allah boleh menghadap kiblat, menghadap kiblat. Dan dalam safinah disebut, dalam sampan ini, bila sebut dalam sampan, pastikan sampan itu sebab kalau boleh kita menghadap kiblat, kita menghadap kiblat. Tapi sekiranya tidak boleh, dia sama macam kapal terbang tadi, kita berdiri seketika, kan dalam keadaan kereta api ni kan bergoyang, menghadap kiblat, contohnya, kita takbir, Allahu Akbar, dalam keadaan bergoyang ni, kita takut, kita rebah, kita jatuh, maka takbir, maka kita duduk. Begini. Sambil duduk. Duduk dalam keadaan seperti mana tahiyat awal. Duduk semayang. Bacaan Fatihah, baca surah. Kemudian nak rukuk. Kejap lagi kalau kita nak bangun rukuk, kita takut kita jatuh. Maka rukuk dia, macam Allahu Akbar. Macam tadi duduk. Sikit. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walaka. Sujud macam mana? Kalau sujud atas kursi tadi, ruang yang terhad, kita sujud begini kan? Adakah ruang ni ada cukup? Adakah kita kena sujud dalam keadaan kita nak kena sujud dalam keadaan isyarat? Tidak. Maka kata ulama, sujud mestilah sempurna. Sebab boleh sujud tadi. Sempurna tadi. Boleh sujud. Stabil. Rukuk sedikit, sami Allahu liman hamidah, terus sujud. Kemudian sujud seperti biasa. Ini khususnya dalam kereta api ataupun sampan yang bergerak yang tak stabil. Dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi saudara sekalian, itu Ustaz dah kongsikan kita banyak ni cara bentuk nak solat kapal terbang dan juga solat di dalam kapal dan juga kereta api. Jadi banyak lagi. Sebenarnya saya juga ada beberapa soalan tanya kepada Ustaz ni berkaitan dengan solat kita nak menghadap kiblat ni. Namun sebelum kita nak raikan terlebih dahulu soalan daripada sahabat kita menerusi Facebook Live kita daripada Puan Rahimah Makno. Ustaz, masa sujud sembahyang duduk, Ustaz masa sujud sembahyang duduk, tangan kita tu nak kena atas paha atau jatuhkan kiri kanan? Baik. Bila kita sujud, contohnya sama ada tangan kita ni sujud ni, tangan kita jatuh begini ke ataupun begini. Maka kata ulama, sebenarnya ada satu pandangan dan ini disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Kita boleh sujud. Kadang-kadang ada orang yang dia mungkin obesiti ataupun mungkin ada masalah kesihatan yang dia tak pernah merasai sujud. Maka dia boleh meletakkan sesuatu, kadang-kadang dekat kapal terbang tu dia ada tempat yang boleh buka tu. Jadi sekiranya boleh sujud atas tu, boleh sujud lah. Sekiranya boleh sujud, saya kata. Kalau tak boleh lah Ustaz sujud, patah kejap lagi contohlah. Tak perlulah. Maka mana tangan yang kita nak letak, maka kata ulama, letaklah di atas paha kita. Sebab apa? Kalau letak begini, tak stabil. Tak selesa. Kalau rukuk pun? Rukuk pun beginilah. Rukuk, peganglah kepala lutut ni, kita rukuk. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal. Bila nak sujud, kan tangan macam seperti kita sujud, tangan atas paha, kita sujud. Tak perlu macam ni. Jadi sujud, letak tangan atas paha, lebih selesa kita. Sebab kita dah sujud, kita tekan pinggang kita ni. Kalau begini, takut tak stabil pula, nak jatuh kan. Jadi letak atas lutut kita ni, letak atas paha kita, kita sujud. Kemudian duduk antara dua sujud, sama je. Sebab yang ni tidak jadi masalah. Yang penting isyarat tu. Itu ketika mana kita sujud dalam keadaan posisi duduk. Allah. Jadi ada juga perbezaan dengan rukuk tu, kiranya rukuk tangan kita kalau bolehnya dekat lutut, kalau waktu sujud tu tangan kita dekat atas paha lah Ustaz. Allahu Akbar. Jadi satu pencerahan yang baik, mudah-mudahan terjawablah soalan daripada Puan Rahimah kita sebentar tadi, insya-Allah. Jadi doktor, satu soalan doktor. Kan kalau tadi doktor katakan kalau kita berada dekat dalam kapal terbang dan kita tahu yakin bahawa arah kiblat kita tu di sebelah kanan. Namun bagaimana kalau kiblat itu berada di arah belakang? Tapi untuk jawapannya tu Ustaz, kita nak hold sebentar sebab kita nak berehat dahulu. Jangan ke mana, teruskan kekal bersama dengan kami Tanya Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru, kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Pertubuhan Akademi Al-Bayan kini sedang usaha menjalankan kerja-kerja pembinaan
kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Seperti mana tuan-tuan, puan-puan dapat lihat di belakang saya, setiap sumbangan yang tuan-tuan berikan, insya-Allah akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita membantu untuk membina sebuah kompleks bagi melahirkan dai mualaf, Akademi Al-Bayan, satu agama pelbagai bangsa. Sedikit bingkasan daripada pertubuhan Akademi Al-Bayan kita yang sekarang ini dalam proses untuk pembinaan Mahat Tahfiz mualaf yang pertama di Malaysia, Ustaz. Jadi Ustaz, apakah di antara perkembangan terkini pembinaan tersebut, Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, yang mempunyai hati, yang mempunyai jiwa untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah, dermawan hartawan yang ingin membuat saham dunia dan akhirat. Maka kita di Pertubuhan Akademi Al-Bayan ingin membangunkan sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Maka sudah pasti tujuannya adalah matlamatnya untuk melahirkan dai mualaf pelbagai bahasa dan bangsa. Sebab tu tagline kita kena ingat betul-betul, satu agama pelbagai bangsa. Satu-satunya caranya untuk kita menyatukan adalah dengan kita menyatukan umat Islam dengan kepelbagaian yang ada untuk kita beriman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, kita sedang ingin membina di Kampung Pego Alor Gajah sebuah masjid 3 budaya dinamakan, ataupun dinamakan juga secara ringkas Masjid 3 Pintu. Tidak, memanglah selalunya masjid ni 3 pintu ke 4 pintu, tak pelik. Tapi apa yang uniknya, pintu seperti mana yang tertera ni pintu budaya Cina. Ada pula pintu belah kiri, pintu budaya India. Ni yang budaya yang pelbagai di Malaysia. Kemudian di hadapan adalah pintu budaya Kesultanan Melayu Melaka. Falsafahnya adalah mana-mana pintu kita masuk, apapun warna kulit kita, apapun bangsa kita, apapun bahasa kita, kita menyembah Allah yang Maha Esa. Kita tidak meninggalkan keturunan, kita tidak akan meninggalkan keluarga. Ini adalah proses untuk dakwah. Sebab bila saya pergi turun di medan dakwah, kita pergi buat dengan mereka-mereka yang mualaf, mereka takut sebenarnya dengan Islam. Kenapa? Takut masuk Melayu. Sebenarnya Islam itu adalah Islam. Maka kita menerima semua bangsa. Dan tak perlu meninggalkan budaya, tak perlu meninggalkan keluarga, tak perlu meninggalkan bahasa. Bahkan kita menggunakan aset yang terpenting itu untuk berdakwah kepada orang lain. Mungkin kalau kita hari ini nak berdakwah kepada bangsa India, mungkin kalau kita menguasai bahasa India, Tamil, okey, Alhamdulillah, lagi difahami dengan jelas. Kalau bahasa Mandarin, Alhamdulillah, kalau kita menguasai. Tapi masalahnya, kita kadang-kadang tak menguasai. Maka kita memerlukan mereka-mereka yang berdakwah di jalan Allah. Sebab tu sahabat-sahabat penonton, kita sedang membuat tambun tanah, Alhamdulillah dah selesai. Sebab kita masuk ke peringkat Majlis Pembadaran Alor Gajah. Sebab tu mereka kata Alhamdulillah, terima kasih kerana ikut peraturan. Kita ikut peraturan. Maksudnya kita masuk 16 jabatan, minta kebenaran. Mereka minta untuk tambun tanah, kita buat tambun tanah. Mereka minta untuk returning wall. Ini semua adalah kebaikan untuk tahfiz. Supaya apa? Tidak ada, dengan izin Allah, supaya Allah peliharalah semua Mahat Tahfiz ni. Tak ada runtuh, dapat CF kebenaran, keselamatan, orang kata daripada segi teknikal tak terbakar dan sebagainya. Ini usaha kita. Maka kita minta saluran. Sebab tu kita minta kebenaran daripada Ketua Menteri Melaka dan Kerajaan Melaka sendiri berikan kebenaran. Kemudian kita dapat kelulusan daripada Majlis Agama Islam Melaka untuk kutipan dana. Kemudian kita dah berjumpa dengan Jabatan Agama Islam Melaka untuk nak daftarkan Mahat Tahfiz ini. Kemudian kita juga mendapat sokongan daripada Timbalan Menteri Pertahanan merangkap Ahli Parlimen Alor Gajah. Kita berjumpa dengan Datuk Mufti Melaka membincangkan supaya ia menjadikan satu aset terpenting umat Islam untuk berdakwah. Bukan saja di Malaysia, bahkan di luar Malaysia. Kami Alhamdulillah datang daripada Singapura memberi sumbangan, datang daripada Indonesia, datang daripada Thailand, datang daripada Brunei, datang daripada Filipina. Ada yang datang berjumpa dan Alhamdulillah masyarakat Malaysia sendiri support. Maka inilah peluangnya untuk kita menegakkan satu kalimah yang kita nak mati dengan kalimah ini.
Kalau sekiranya kita mati bukan dengan kalimah ini, maka kita sudah pasti jalan kita bukan ke sana, iaitu ke syurga. Iaitu kalimah yang kita nak mati adalah kalimah la ilaha illallah. Maka inilah kalimah yang kita nak sebarkan kepada mereka-mereka yang masih lagi belum memeluk agama Allah, masih lagi belum mendapat hidayah Allah. Maka kita nak melahirkan dai mu'alaf. Sebab tu sahabat-sahabat penonton, ayuh sama-sama menyumbang sedekah subuh. Jangan lupa set timing, set masa, ambil nombor akaun, sumbang. Hari Jumaat ni, insya-Allah semoga Allah merahmati. Dan kita juga bukan hanya duduk sahaja, kita juga menjual sambal teriak untuk kumpul dana, membeli sambil menderma. Maksudnya dengan pembelian itu, di sana juga ada bahagian yang kita letakkan untuk membina komplek tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Untuk kita travel, untuk nak bagi anak dekat asrama, untuk nak pergi mana-mana senang dan sedap, insya-Allah. Jadi ini usaha kita. Jadi sahabat-sahabat penonton, jangan lepaskan peluang. Saya tak mampu melakukan seorang diri. Ini merupakan projek kita bersama, projek umat Islam menegakkan kalimah la ilaha illallah. Semoga kita mati menjadi hujah kita telah menegakkan kalimah ini, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi saudara sekalian, satu perkongsian menarik berkaitan dengan perkembangan terkini di antara projek-projek yang dilaksanakan oleh Pertubuhan Al-Bayan kita. Jadi Ustaz, menarik Ustaz kongsikan tadi. Tapi saya juga ada memetik satu kata-kata hukam mengatakan bahawa sekiranya Islam ini dibina atas nama bangsa, maka milik Islam itu adalah kepada orang Arab. Tapi alhamdulillah Allah jadikan Islam ini sebagai satu agama yang universal, di mana kita semua tidak kira apa saja bangsa, kita mampu untuk menjadi salah seorang daripada pengadunya, insya-Allah. Jadi Ustaz, apakah di antara cara-cara lah, mungkin ada di antara kalangan sahabat-sahabat kita ni yang nak ikut ataupun follow Ustaz? Bagaimana, silakan. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah. Saya alhamdulillah main juga, ada FB, ada IG, ada TikTok. Maka boleh follow dan insya-Allah boleh temu saya, insya-Allah. Nanti ada di Jom Heboh di Kelantan ni. Pada 7, 8 dan 9. Kami Al-Bayan akan berada di sana. Maka ramai-ramai dan saya akan pergi dan kita bawa DTA ada, Abang Mikael Muka Gangster pun ada, Tuan Haji Talib ada, ramai. Insya-Allah kita akan turun, kita akan berjumpa dengan para penerma, insya-Allah. Semoga Allah merahmati dan boleh follow, insya-Allah. Rapat-rapat nak tanya soalan, insya-Allah. Semoga ia menjadi saham kita. Sahabat-sahabat penonton, inilah peluang, inilah masanya untuk kita membina rumah Allah, maka Allah akan membina rumah kita dalam syurga. Bila rumah kita ada dalam syurga, rumah kita dah ada dalam syurga, insya-Allah Allah akan permudahkan jalan ke syurga. Allah. Jadi sambal teriak pun ada, Ustaz? Sambal teriak pun ada, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, itulah perkongsian daripada Ustaz. Jom sama-sama kita melakukan sedikit amalan ataupun kita memberikan, menginfakkan sedikit harta kita. Apa saja boleh anda terus layari setiap apa yang telah pun dikongsikan di kaca televisyen anda. Boleh untuk scan QR code ataupun terus untuk melakukan pemindahan wang anda ke akaun Maybank yang telah pun disediakan. Selepas info atau siaran dari awal untuk episod pada kali ini, jangan lupa untuk catch up semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Jadi kita sama-sama nak labuhkan tirai terlebih dahulu di TV3, sambungannya di TV9, insya-Allah sebentar saja lagi kita akan bincangkan lagi, teruskan lagi lanjutan punya kita daripada tajuk kita, solat dalam kenderaan. Tanya Ustaz biar tahu yang keliru, kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, masih lagi kita sama-sama membincangkan topik berkaitan dengan solat dalam kenderaan bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi kita, ataupun lebih dikenali dengan nama mesra Dr. HD kita. Jadi Doktor, kita sekarang ni berada semula di dalam kenderaan Tanya Ustaz kita, Doktor. Kita tak tahu sama ada kenderaan kita ni boleh berubah bentuk. Boleh jadi kereta sekejap, boleh jadi kapal terbang dan sebagainya. Jadi Doktor, kita nak teruskan perbincangan kita pada pagi ini. Nak raikan soalan berikut daripada sahabat Facebook kita daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga Tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz,
solat dalam kenderaan awam di tempat duduk memerlukan pemakaian kasut. Bagaimana pula hukumnya kerana kasut kita sudah memijak merata tempat? Ustaz, stesen angkasa antarabangsa ISS, adakah angkasawan Islam perlu solat menurut tanggapan? Ianya satu penempatan atau kenderaan? Terima kasih atas pencerahan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Intan. Ada dua soalan. Yang pertama, solat dalam keadaan memakai kasut. Maka tidak jadi masalah sehingga sekiranya kasut itu bersih. Maka kita boleh tengoklah ada bersih. Kalau sekiranya kita kata dah pergi merata, kita tak tahu apa kita pijak, maka asal kepada sesuatu itu baqa' makana ala makan. Itu satu kaedah fiqhiyah. Maksudnya asal kepada sesuatu tu adalah suci, maka dia sucilah. Tak perlu kita kata, ustaz kami dah pergi jalan mana? Macam-macam kami dah jalan. Ada tak kita orang kata keyakinan sampai kita dah pijak benda-benda najis dan sebagainya? Maka mungkin kita pun tak tahu. Bila tak tahu, dia anggap sebagai suci. Ini kaedah sebenarnya, dan kaedah ni diguna pakai bukan saja kasut, pakaian kita. Kadang kita masuk tandas, kita tak nampak pun najis tu kena pada pakaian. Kadang-kadang ada syaitan yang datang, dia goda kita. Dia kata, habislah pakaian dah tak sah, tak perlu sembahyang. Jadi inilah kebanyakan orang meninggalkan solat disebabkan mentaliti mereka menganggap mereka ni najis. Sedangkan mereka dalam keadaan suci, maka dianggap suci. Maka solat dalam keadaan berpakaian kasut tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah sekiranya kasut itu dalam keadaan bersih dan suci lah. Kalau tak bersih, maka kena bersihkanlah. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, seperti mana yang disebutkan tentang stesen angkasa antarabangsa ISS. Ini soalan yang berpandangan jauh, dan memang telah diletakkan, JAKIM ada meletakkan garis panduan orang yang pergi ke angkasa macam mana dia nak solat. Yang pertama, waktunya. Yang kedua, arah kiblatnya. Yang ketiga, bagaimana keadaan. Baik, kita pergi keadaan. Keadaan itu sekiranya boleh dalam keadaan dia berdiri. Ustaz, terapung Ustaz. Jadi, kalau dia terapung berdiri tu, selamat tak selamat? Kan kita punya angkasawan kan pernah tunjukkan bagaimana dia solat, Syekh Muzaffar. Jadi dia duduk dalam keadaan duduk lah. Betul, ikat tali pinggang. Dia ikat tali pinggang kan, jadi terbang lagi ke mana-mana pergi. Jadi dalam keadaan itu, dia solat dalam keadaan kemampuannya. Tak boleh berdiri, duduk. Kalau kita tengok cerita-cerita, tak tahulah cerita angkasa ni, kadang dia orang boleh berdiri. Kan dah tutup, tak ada apa-apa. Wallahualam lah, saya pun tak pernah pergi. Kalau ada orang taja, pergi jugalah. Jadi, kalau boleh berdiri, berdiri. Tak boleh berdiri dalam keadaan posisi duduk. Seperti mana yang dibenarkan dan dibolehkan, tak membahayakan keselamatan. Baik, itu satu. Kedua, mana kiblatnya? Maka ulama sebut nak cari Mekah, ialah dah bumi kat situ Mekah, belah sini pula Mekah. Jadi kiblatnya adalah menghadap ke arah bumi. Sebab itulah Mekah, dia tak boleh menghadap planet Pluto sebab Kaabah tak ada di sana. Kita menghadap di bumi, maknanya tengok bumi situ, itulah arah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, disebutkan oleh para alim ulama, waktu. Maka waktu itu kita melihat kawasan. Kalau kita diterbangkan di belah Rusia contohlah, ataupun di belah India, ataupun di belah Amerika contohlah, di Malaysia tak ada lagi. Jadi kalau belah-belah mana kita tengok, kita boleh tanya, kalau sekiranya tempat itu bertepatan dengan Amerika, ikut waktu Amerika. Kalau belah Rusia, tengok belah Rusia, maka kita tahu di mana tempat kita tu berada. Sekiranya kita tidak tahu, maka kita agak jangka. Dia seperti mana Dajjal nak datang nanti, waktu solat pada ketika itu dia sama, tetapi jangka waktu tu jadi berubah. Jadi waktu itu Nabi SAW bagi tahu kita kena solat juga dalam agakan, dalam jangkaan. Maka kita jangkalah, dah masuk subuh. Tengok kejap, dah masuk ni. Melihat dalam keadaan-keadaan yang tertentu tadi. Itu jawapan kepada Puan Intan. Allahu Akbar. Jadi Puan Intan kita ini dah berpandangan jauh. Lagi juga kita doakan agar doktor juga boleh dapat sampai ke ISS mana tahu untuk dapatkan ilmu dan juga boleh kongsikan kepada kita pengalaman tersebut, insya-Allah. Jadi Ustaz, soalan berikutnya doktor. Kalau sekiranya tadi doktor kongsikan kepada kita solat di dalam kapal terbang, doktor katakan kalau contoh dia kiblat di sebelah sana, kita angkat takbir untuk seketika takbiratul ihram dan kembali ke posisi asal duduk di tempat duduk. Bagaimana pula kalau sekiranya kiblat itu berada di belakang kita doktor? Baik. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, kita nak menghadap kiblat ni adalah dada kita ni menghadap kiblat. Maka kata ulama, sekiranya kiblat itu di belakang kita, kita boleh mengangkat takbir dalam keadaan seketika. Seketika itu maksudnya
sekali takbir lah. Maksudnya ketika kita takbir, kita boleh menghadap kiblat, sudah memadai. Sekiranya kita boleh memaling, kita palinglah. Maksudnya kita berdiri, saya minta maaf, saya membelakangi kamera sikit, boleh berdiri dan boleh memaling macam inilah. Kalau kadang-kadang tempat duduk tu boleh paling kan. Takbir Allahu Akbar, kita paling, kemudian kita pusing, kita duduk. Sebab takkanlah nak menghadap ke arah ni, kita duduk, tidak jadi masalah. Sebab kalau kita katakan kita boleh memaling semua. Kalau katakan boleh memaling sedikit badan, contohnya arah kiblat sini, kita nak memaling sini mungkin keadaan susah, kita paling dalam keadaan badan kita punya ni menghadap arah kiblat. Kemudian kita kembali balik pada posisi biasa. Maka ulama menyebutkan bahawa sekiranya kita arah kiblat itu boleh kita memandang ataupun boleh kita menghadap seketika dengan takbiratul ihram, memadai. Tapi kalau tak boleh, ustaz memang tak boleh, kita nak ni, maka solat seperti biasa tanpa menghadap arah kiblat. Jadi bila dah sampai dalam mazhab Syafi'i, kena ulang balik solat itu sekiranya waktu itu ada lagi. Sekiranya waktu itu tidak ada lagi, maka kita qada, kita kena gantikan solat yang kita solat tanpa menghadap arah kiblat. Ini pandangan mazhab Syafi'i. Ada pandangan ulama contemporary, dia kata tak perlu ulang dah. Kecuali kiblat. Dia kena wuduk je. Dia kata kalau wuduk ni, ada satu pandangan ulama-ulama contemporary dalam mazhab Syafi'i juga. Kata para alim ulama berdasarkan daripada situasi, sekiranya tak boleh menghadap kiblat, memang dah tak boleh, maka kita boleh teruskan solat seperti biasa dan tak perlu ulang. Dan yang paling penting, kita kena waktu itu bersuci, berwuduk. Dia yang solat menghormati waktu, dia kata sekiranya kita tidak boleh berwuduk ataupun bertayamum saja. Menghadap kiblat ni masih lagi ada ruang. Contohnya orang yang sakit. Kalau orang yang sakit, dia tak boleh langsung menghadap kiblat, tak boleh nak gantikan solat itu dalam keadaan, ialah kalau sebulan terlantar, nak ganti sebulan dengan 5 waktu, maka sukar untuk dia. Maka pada waktu itu sudah memadai solatnya itu tadi, walaupun tanpa menghadap kiblat. Dia sama juga atas kenderaan, tak boleh. Maknanya kita nak menghadap, maka kata ulama tidak jadi masalah, kerana kiblat ini merupakan salah satu syarat sah sahaja. Dia bukanlah syarat sah ni pula dibahagikan pula, maka tidak jadi masalah. Itu satu pandangan. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, yang muktamad lebih baik digantikan sekiranya tidak menghadap kiblat daripada awal, walaupun seketika. Maksud seketika, walaupun takbiratul ihram kalau dia boleh menghadap, sudah memadai, tak perlu ulang. Okey. Paling kurang kita kena faham kat situ, memadai sekadar kita takbiratul ihram menghadap ke arah kiblat. Jadi insya-Allah mudah terjawab soalan tersebut. Jadi doktor, tadi doktor ada juga berkongsi kepada kita cara untuk kita nak gunakan ni aplikasi-aplikasi untuk menentukan arah kiblat ni, doktor. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah, untuk menentukan arah kiblat, dia termasuk dalam kategori satu ilmu dinamakan ilmu falak. Ilmu falak ni ada satu ilmu yang mana kita jarang dah sekarang ni menguasainya dan jarang dengar, melainkan mereka-mereka yang belajar dalam pengajian Islam, ilmu falak, dan pelajaran dalam bidang agama pun dia ada bidang yang khusus. Sebab dia nak tengok ketentuan daripada buruj. Allah sebut kan dalam Al-Quran, buruj daripada bintang, daripada matahari, macam mana perkiraan-perkiraannya, maka itu adalah satu ilmu. Cuma kaedah yang mudah, kaedah yang senang, ada dua kaedah. Satu kaedah yang insya-Allah tepat, satu lagi kaedah yang kena berhati-hati, kata ulama, sebab dia berubah-ubah. Baik, kaedah yang pertama adalah dengan melihat kompas. Saya dah ada smartphone ni. Apa-apa pun smartphone, aplikasi yang ada, maka kita gunakan kompas. Okey, ni kompas. Maka kita sebut kompas yang ada di sini, kan ada kat sini di Malaysia. Di Malaysia, kalau di mana-mana Malaysia ni, di bumi Malaysia, maka kita tengok 291 darjah. Ni kan ada ni kan? Ni ada. Pusing tengok. Tapi kena letakkan dekat lantai lah. Letak kat lantai macam tu, tengok 291. Kan? Macam ni, tengok pusing 291. Sini kiblat dia. Nampak? Tapi letak atas lantai lah, lebih tepat sebab dia nak stabil. Jadi tengok dekat sini 291 ataupun 292 ataupun 293.
Maknanya lebih kurang kata ulama 291, 292, 293. Dia tak lari banyak. Maka itulah arah kiblat di Malaysia. Itu satu. Ustaz, kompas tak jalan. Tak ada kompas. Dia kata, saya pakai handphone lama ni. Yang main ular tu. Contohnya. Jadi tak ada kompas. Macam mana arah kiblat? Maka ulama kata, lihat pada matahari terbenam. Dia kalau matahari tegak ni susah kita nak ukur lah. Melainkan orang tahu tentang ilmu cara mengukur tu. Tetapi lihat pada matahari terbenam. Selalu matahari naik belah timur turun ke barat. Kan Mekah kan lebih kurang barat daya kan, barat. Jadi tengok pada barat. Kalau matahari naik belah barat, maka kiamat. Jadi dia mesti dari timur turun barat. Maka sahabat-sahabat kata para alim ulama, tapi ini tak berapa tepat. Dikeluarkan oleh Majlis Jabatan Mufti Selangor, kata dia berubah, Januari berubah, dia akan lari. Kalau matahari contohlah, dia kadang-kadang dia belah sini, kadang-kadang dia belah sini sikit, kadang-kadang. Tapi kalau sekiranya itu sahaja cara yang kita ada, tidak jadi masalah. Sebab kata ulama, disebabkan kiblat itu jauh dengan kita. Bila dia jauh dengan kita, maka kita bukan berhadapan dengan Kaabah, walaupun dia lari serba sedikit, maka solat kita tetap sah. Ni pandangan mazhab, dalam mazhab Syafi'i dan ulama sebutkan. Tapi kalau memang Kaabah tu depan kita, takkan kita menghadap tempat lain, maka kita kena betul exactly menghadap Kaabah. Exactly, kena menghadap Kaabah. Kadang-kadang kita juga kena berhadapan dengan Kaabah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan tersebutlah. Lepas ni mudahlah atuk-atuk kita, macam ibu-ibu kita yang nak menggunakan aplikasi Kompas untuk menentukan arah kiblat di rumah kita, insya-Allah. Jadi sebelum sekali balik kita akan buatkan berkaitan dengan solat dalam kenderaan, Doktor. Namun kita nak berehat sebentar. Jangan ke mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu yang keliru kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, kembali kita bertemu pada pagi ini sahabat sekalian dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, membincangkan topik berkaitan dengan solat dalam kenderaan. Masih lagi kita bersama-sama dalam kenderaan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Boleh menjadi macam-macam kenderaan kita ni, cukup eksklusif, cukup menarik. Jadi kita nak raikan lagi beberapa soalan, Doktor, di dalam segmen terakhir kita pada pagi ini, iaitu soalan berikutnya ni diajukan oleh salah seorang produksi kita. Pertanyaan berkaitan dengan dalam konteks situasi berada dalam kereta. Jadi suatu mana Doktor sebagai driver, saya sebagai penumpang, adakah boleh solat berjemaah ataupun driver solat dulu, penumpang solat kemudian, ataupun penumpang solat dulu, driver solat kemudian, penumpang pegang steering? Bagaimana, Doktor? Silakan. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Solat dalam kenderaan ataupun solat di atas katil pesakit-pesakit, kadang-kadang mereka nak solat berjemaah, tidak jadi masalah. Boleh solat secara berjemaah, boleh, tapi dalam keadaan yang dia boleh. Contohnya bagaimana? Baik, kalau solat dalam keadaan berjemaah, contoh driver belah kanan, makmum belah kiri ni. Dia punya penumpang belah kiri. Jadi dah bercanggah. Adakah dia membatalkan solat? Tidak salah. Sebab keadaan itu yang menyebabkan, takkanlah dia nak keluar daripada pintu kereta. Tak logik. Jadi dia boleh solat berjemaah, cuma jangan, pastikan makmum jangan melebihi imam. Walaupun dalam keadaan duduk, imam depan sikit, makmum belakang, ataupun selari. Sebab dalam hadis janban bi janbin, dalam seperti mana? Sebelah selari. Maka tidak jadi masalah. Yang penting makmum jangan berhadapan ataupun lebih daripada imam. Nak lebih imam, boleh jenazah je. Sebab dia duduk depan imam. Jadi makmum kena duduk belakang. Solat seperti biasa. Tak perlu makmum ataupun penumpang pegang steering membahayakan, tak perlu. Jadi bagaimana cara untuk solat? Maka kita pun pegang steering ni. Kita pegang steering. Mungkin dalam keadaan jam, dalam keadaan biasa, kita kena berhenti. Kan? Dalam keadaan biasa, berhenti. Tapi kalau dalam keadaan biasa, dia nak solat sunat, bukan solat fardu, boleh ataupun tidak? Boleh. Caranya bagaimana? Pegang steering ni. Kan? Takbir. Allahu Akbar. Angkat tangan takbir ni sunnah. Jadi takbiratul ihram menyebut Allahu Akbar itu adalah rukun. Maka tak perlu angkat takbir tangan. Kan? Kejap lagi angkat mungkin membahayakan. Pegang steering, Allahu Akbar, menghadap ni. Orang kata tak menghadap kiblat tak apa. Sebab yang penting dia ada wuduk. Maka baca Al-Fatihah macam biasa, baca surah macam biasa. Kemudian dia nak rukuk. Bila nak rukuk, kan, Allahu Akbar sedikit. Mata kena tengok jalan juga. Jangan rukuk kejap lagi.
masuk syurga terus innalillah kan, kerana terlampau khusyuk kan. Jadi mata tengok. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Sujud bawah sedikit daripada tu tadi. Kalau rukuk begini, sujud di bawah sedikit. Jangan sampai tengok steering itu dah racing tadi. Di bawah sedikit kan, sujud, duduk di antara dua sujud. Sujud lagi. Maka dia boleh amalkan kepada pemandu-pemandu e-hailing, boleh, tidak jadi masalah. Nak sembahyang duha, kadang-kadang dia nak bergegas, tak boleh nak berhenti, dia boleh amalkan dan dia boleh solat sunat di atas kenderaan. Tapi kalau sekiranya solat fardu yang kenderaan tu dia boleh kontrol sendiri, maka dia kena berhenti solat seperti biasalah. Kan sekarang ni di RNR kan ada banyak, maka ulama sebut solat seperti biasa. Tapi kalau kenderaan yang tak boleh berhenti, yang tak boleh kita kawal, maka waktu itu syarat-syarat telah saya sebutkan tadi. Maka solat, kalau katakan kita tak yakin, kita nak solat dulu kemudian penumpang solat kemudian pun tidak jadi masalah. Cuma lebih baik solatlah dah berjemaah, dah duduk dalam satu bas contohnya, okey, seorang imam driver driver belakang ikut, boleh, tak ada salah. Nak sembahyang sunat contohnya, tidak jadi masalah. Tapi ada pun solat fardu, maka abang-abang driver berhenti untuk beri ruang untuk solat. Memang kita nak kejar masa, kita nak kejar time. Sekiranya dibenarkan, dibolehkan, maka kita berhenti, bagi ruang untuk orang solat. Maka kita tengoklah, dah masuk solat, kita pun nak rehat, maka kita berehat, beri ruang untuk orang solat, kita pun dapat pahala. Orang solat, abang driver dapat pahala. Ini besar sangat. Allahu Akbar. Jadi ini satu peringatan untuk driver-driver di luar sana lah. Kalau kita boleh berikan ruang untuk penumpang-penumpang kita solat, itu adalah yang terbaik, insya-Allah. Jadi doktor, so berikutnya doktor, ada juga ini juga dalam konteks solat dalam keadaan duduk dalam kenderaan. Benarkah kita tak boleh sandar ke tempat duduk penumpang tu doktor? Baik. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, sama ada duduk ataupun berdiri, ulama berbeza pandangan. Dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Abu Hanifah, dalam mazhab Hanbali, mengatakan bahawa sekiranya seseorang itu yattaqi ni dia bersandar dengan sesuatu, sedangkan dia boleh berdiri. Kan Allah sebut waqumu lillahi qanitin, berdirilah kerana Allah Subhanahu wa taala dengan kekhusyukan. Ni dalil dia. Maka hukumnya batal dalam mazhab mereka. Adapun dalam mazhab Syafi'i sendiri, contohnya saya nak berdiri, ada orang dia pegang tongkat. Solat dalam keadaan pegang tongkat ni. Maka adakah dibolehkan? Maka kata ulama, menyandar kepada sesuatu yang sedangkan dia boleh berdiri, maka hukumnya makruh. Ataupun dinding solat, tarawih duduk kat dinding, relax sebelah kan. Imam nak panjang-panjang lah. Itu kalau dinding belakang lagi sedap macam tu. Jadi hukumnya apa? Hukumnya makruh. Ada pandangan kata hukumnya batal. Ada pandangan dalam mazhab Syafi'i kata hukumnya batal. Dan ada kata dia tidak jadi masalah. Ada 3 pandangan dalam mazhab Syafi'i. Tetapi kebanyakan dalam mazhab Syafi'i katakan sekiranya dia mampu berdiri tetapi dia sandar, hukumnya makruh. Maka dia kena berdiri dengan sendirinya, begitu juga duduk. Orang yang duduk jangan bersandar. Duduk-duduk, mentang-mentang dah duduk, dia bersandar. Begini solat dia. Kan? Seronok sangat. Maka hukumnya makruh. Rugilah. Dia solat, tiba-tiba dia buat benda makruh. Pahala kurang. Jadi solat dalam keadaan tak perlukan sandar, jangan sandar. Diri tegak, maka solat seperti biasa. Ini dalam pandangan mazhab Syafi'i yang sangat luas. Jadi elakkan daripada kita bersandar. Kalau kita dah dapat, Allah bagi rukhsah dah, macam-macam rukhsah pula kita nak ambil tu. Jadi itu kena check balik keimanan kita tu, insya-Allah. Jadi doktor, satu soalan doktor. Baik. Berkaitan dengan solat dalam kapal terbang. Sedikitlah, adakah kita boleh jamak qasar dalam solat tersebut ataupun kita kena buat berasingan? Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sekiranya syarat yang kita sebutkan tadi, iaitu dia melebihi antara 2 waktu yang boleh dijamakkan, maka syarat dia kita dah tepati. Contoh, kita naik pukul 12 tengah hari sampai pukul 8 malam. Waktu Zuhur dan Asar di atas kapal terbang. Maka kita pula dah menepati tu, boleh solat di atas kapal terbang. Kemudian yang kedua, kita nama musafir tak? Boleh nama musafir, maka kita boleh jamakkan dan boleh kita qasarkan dalam kapal terbang. Itu yang disebutkan oleh para alim ulama. Jelas. Jadi selamatlah. Selama ini kita beramal dengan benda tersebut adalah benda yang betul dan juga sah di sisi Islam, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita sebenarnya sudah pun berada di penghujung rancangan. Jadi sebenarnya kita nak raikan soalan penutup kita pada pagi ini daripada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
adakah solat dalam kenderaan atau solat hormat waktu salah satu cara Allah Subhanahu Wa Taala nak menyatakan bahawa solat itu wajib bagi semua umat Islam yang cukup syarat, mudah dan tidak menyusahkan. Walau di mana pun kita berada, hubungan dengan Sang Pencipta tak pernah putus. Hashtag biar tahu yang keliru. Terima kasih. Silakan. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Imam An-Nawawi dia telah mengarang satu kitab yang sangat baik. Nama kitab tu Al-Azkar. Kitab zikir-zikir. Maknanya dalam kehidupan kita 24 hours penuh dengan zikir sebenarnya. Sebenarnya penuh dengan zikir. Nak keluar rumah, masuk rumah, nak pakai baju, pecat baju, nak masuk bilik air, keluar bilik air, kita duduk, kita tengok benda yang menakjubkan, penuh dengan zikir. Sebab apa? Hubungan kita dengan Allah macam yang disebutkan oleh Encik Muhammad Faizal tadi. Maka solat ini lagilah terutamanya. Sebab itu ketika mana hilangnya syarat tadi. Apa syarat dia untuk solat menghormati waktu? InsyaAllah kita akan bawa tajuk ni nanti. Baik, antara syaratnya adalah faqid tahurataini, iaitu telah hilang untuk dia nak berwuduk ataupun bertayamum. Dia tak boleh nak berwuduk ataupun tayamum. Maka kalau sekiranya dia dalam keadaan begitu, dia kena solat dalam keadaan menghormati waktu. Ataupun kata ulama, dia tidak boleh menghadap kiblat walaupun seketika. Maka dia kena solat menghormati waktu. Solat menghormati waktu ni adalah solat yang dinyatakan oleh para alim ulama untuk menghormati waktu solat, untuk menjaga hubungannya dengan Allah. Sebab tu sahabat-sahabat, kalau sekiranya solat menghormati waktu tu ada juga, ulama suruh kita buat juga, maknanya solat itu sangat penting. Tak boleh kita tinggalkan melainkan dua sebab. Sebab pertama, kalau sekiranya siapa-siapa yang nak meninggalkan solat, boleh. Yang pertama, dia kena gila dulu. Kalau orang gila, tak adalah. Yang kedua, dia kena jadi jenazah dulu. Jadi kedua ni boleh pilih mana satu yang nak. Sebab ini saja yang boleh sebab meninggalkan solat. Selain daripada tu, dalam keadaan uzur, kena solat juga. Dalam keadaan sakit, kena solat juga. Dalam keadaan tak boleh berwuduk ataupun tak boleh bertayammum, kena solat juga, iaitu dinamakan solat menghormati waktu. Hebatnya Allah menjaga kita, hubungan kita dengan Allah, sentiasa kita akan ingat, sentiasa kita akan dekat dengan Allah. Allah, jadi tidak ada alasan untuk kita meninggalkan solat, melainkan kita itu dalam kategori orang gila ataupun adalah sebagai seorang arwah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi doktor, kita sudah pun berada di penjuru rancangan, sedikit bacaan doa penutup daripada doktor agar Allah SWT berkati pertemuan kita pada pagi ini. Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini, ya Allah, pada pagi ini, ya Allah, kami duduk dalam majlis ilmu dalam program Tanyalah Ustaz. Kami mengangkat tangan kepadamu, ya Allah. Kami penuh dengan dosa, ya Allah. Kami pernah melakukan kesalahan dan kesilapan, sama ada secara sengaja ataupun tidak, secara zahir ataupun secara batin, secara mengetahui ataupun tidak mengetahui. Ya Allah, Engkau sajalah yang boleh mengampunkan dosa kami. Engkau sajalah yang boleh memberikan kepada kami hidayah. Maka ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Rahmatilah mereka seperti mana mereka merahmati kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, tunjuklah kami jalan kebenaran-Mu, ya Allah. Matikanlah kami dalam keimanan, ya Allah. Janganlah Kau matikan kami dalam keburukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami bersandar, hanya kepadamu kami berserah. Jika sekiranya ada dalam kalangan kami yang sakit, maka sembuhkanlah mereka, ya Allah. Jika ada dalam kalangan kami yang masih belum mendapat hidayah, berikanlah kepada kami hidayah. Ya Allah, jika ada dalam kalangan kami yang masih mempunyai keaiban, tutuplah aib kami, ya Allah. Jika ada dalam kalangan kami yang berhajat kepada sesuatu, ya Allah, dan hajat itu baik untuk kami dan Engkau redai, perkenankanlah hajat kami, ya Allah. Kepadamu kami meminta, ya Allah. Ya Allah, berkatilah majlis kami, ya Allah. Berikanlah kepada kami kefahaman, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsira doktor di atas pesan ilmu dan juga bacaan doa. Allah Subhanahu wa panjangkan usia doktor, kekalkan doktor dalam kesihatan untuk terus menyampaikan ilmu kepada kami semua, insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, jangan lupa saksikan Tanyalah Ustaz bersama Ustaz Dr. HD setiap Selasa dengan topik yang menarik serta amalan siap praktikal di episod yang akan datang, insya-Allah. Saya dan Luqman di kesempatan ini juga ingin memohon doa daripada sahabat-sahabat penonton sekalian untuk mendoakan agar isteri saya yang akan melahirkan anak yang kedua, insya-Allah pada minggu hadapan, agar dipermudahkan, diberikan kelancaran
juga keselamatan serta kesihatan untuk melakukan dan juga untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut insya-Allah. Sekali lagi saya Luqman mohon maaf sekiranya ada kekurangan di mana-mana terkesan tutur bicara tersilap tutur kata. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam episod rancangan Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.